Okey. Bila kita membesar, biasa tak melalui tempoh yang qabid. Yang qabid ni Allah yang maha menyempitkan. Pernah tak kita rasa sempit dada? Biasa kita sempit, kita rasa macam sedih sempit sebab apa? Respon lah, tolonglah. Masalah datang pada siapa? Daripada manusia. Biasa manusia macam mana tu? Okey, kalau isteri kadang-kadang mudah stres dengan suami, betul ya? Suami stres dengan isteri. Yelah, takkan isi orang lain pula. Kan? Inilah. Okey. Ibu bapa, dia akan kadang sempit dada, stres sebab anak-anak. Betul kan? Kalau kita tak faham konsep ni, kena jelas, clear konsep ni. Kalau kita tak faham, kita akan sering menyalahkan manusia sekeliling. Tengok tu. Fatimah menyampuk dia dengan suami dia. Soalan Ustazah, kita boleh kawal tak manusia? Manusia yang tak boleh kawal. Yang kita boleh kawal adalah diri sendiri. Sebenarnya yang menyempitkan dada kita adalah Allah yang qabid. Allah yang maha menyempitkan melalui manusia sekeliling. Faham ya? Bila kita faham konsep ini, kita tak terlampau marah sangat pada manusia yang buatkan kita sakit hati tu. Sebab kita faham manusia ni alat Allah saja untuk menguji kita. Allah nak beri kita apa? Pahala sabar. Allah nak beri kita pahala sabar. Sebab kita tahu pahala sabar adalah pahala yang paling banyak, highway menuju ke syurga Allah. Kalau ada jalan yang susah payah dengan jalan yang mudah, kita nak lalu jalan mana? Jalan yang mudah lah kan? Dan penghuni syurga Allah sebahagian besar, yang paling ramai adalah di kalangan as-sabirin, orang-orang yang sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang mencukupkan pahala ganjaran pahala adalah sabar. Bighairi hisab, tanpa hisab. Allahu Akbar. Contohlah kamu diuji, dapat ibu ayah yang tak sayang kamu rasa tak sayang kamu daripada kecil sampai sekarang. Berapa lama dah kamu diuji tu? 15 tahun. Ibu bapa yang tak adil memberi kasih sayang kepada anak, itu pembulian terhadap anak. Sebab mungkin ada ibu bapa yang dengar ni. Anak ada berapa orang, lebihkan yang ni ada yang tersisih, itu pembulian ibu bapa terhadap anak. Anak ini mungkin membesar, kalau dia jadi okey, alhamdulillah jadi hebat. Sebab daripada stres, dia pun boleh keluar, dia jadi tetap orang baik, dia hebat. Tapi kalaulah dia tak boleh keluar daripada kepompong rasa dibuli oleh ibu ayah tu, biar betul. Okey. Akhirnya dia akan jadi buli orang lain balik. Faham ya? Okey. Jadi sebenarnya Allah yang qabid, Allah yang maha menyempitkan, Allah yang basit, Allah yang akan melapangkan kita kembali. Kita tenang, kita rasa lapang, kita rasa relax, Allah yang melapangkan kita. Kemudian pernah tak kita melalui situasi orang menjatuhkan kita? Kita nak marah tak pada orang tu? Ya, normalnya kita rasa nak marah. Apa? Aku tak buat apa-apa pun pada dia. Kenapa dia buat begitu pada kita? Kenapa nak jatuhkan air muka kita? Kenapa nak jatuhkan maruah? Akhirnya kita simpan dendam, betul kan? Adakah itu tujuan Allah wujudkan krisis yang berlaku? Tidak. Allah wujudkan sketsa tu, drama tu adalah untuk kita tetap jadi baik. Tetap jadi baik. Sebab apa? Allah yang khafid, yang menjatuhkan kita. Allah yang rafiq, Allah yang akan meninggikan kita. Tatkala kita sedang jatuh, kita faham yang menjatuhkan kita adalah Allah. Manusia ini pantaran Allah saja. Lalu kita pilih sabar, kita akan dirafakkan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ustazah kumpulkan ni pagi tadi ni. Fikir. Contohnya lagi, ya muzil, Allah yang maha menghinakan. Pernah tak kita rasa terhina dalam beberapa keadaan? Ya. Hakikatnya Allah yang sedang membuatkan kita rasa terhina. Manusia itu perantaraan saja. Akhirnya bila kita memilih sabar, redha dan bersangka baik, Allah yang mu'iz akan memuliakan kita. Allahu Akbar. Kemudian bila tak kala kita rasa kita tak didengar, kita tak dilihat oleh orang, kita tak dihargai oleh orang, itu juga ujian Allah bagi kita. Sebab Allah lah ya basir, yang maha melihat setiap perbuatan baik kita. Dan basir Allah, melihat manusia. Manusia lihat kita benda besar-besar je. Tapi benda kecil-kecil kita buat, manusia tak nampak pun. Tapi Allah sebesar biji zarah pun Allah akan nampak. Allah yang basir, Allah yang melihat, Allah yang sami, Allah sangat mendengar keluhan kita. Seorang suami pun tak boleh jadi pendengar yang baik. Ada waktunya suami penat, suami tak larat, suami sini stres, betul kan? Mama kan? Kita isteri pun, tapi Allah tidak pernah penat untuk mendengar keluhan kita. Bahkan Allah tidak pernah pun
memarahi kita bila kita selalu mengeluhkan Allah. Contoh kita keluhkan, ya Allah lambatnya, ya Allah lah ni, ya Allah engkau ni. Kita kan banyak mengeluh. Oh susahnya belajar. Ulama kata barang siapa yang mengeluhkan manusia, dia sebenarnya sedang mengeluhkan Allah. Barang siapa yang sedang mengeluhkan ujian, dia sedang mengeluhkan Allah. Sebab manusia, ujian, segalanya datang daripada Allah, kita seolahnya tak puas hati dengan Allah. Kenapa ni jumpakan orang ni, ya Allah? Memang tak puas hati dengan anak. Ni kenapa buat macam ni? Kita sedang mengeluhkan Allah. Allah beri kita anak, Allah uji anak kita buat panggil sekian-sekian. Allahu Akbar. Sebab itu dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua Allah dah sebut. Kan? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku menciptakan hidup kamu dan mati kamu adalah ujian. Semua ujian untuk mengenal pasti siapakah yang paling soleh, yang paling baik amalannya. Sebab itu kalau orang kata, saya ni diuji dengan miskin lah. Lepas tu orang kaya pula kata, Alhamdulillah aku tak melalui ujian miskin. Sebenarnya kaya, ujian lebih berat daripada miskin. Faham tak? Lepas tu kita pula tengok orang sakit, ya Allah beratnya ujiannya. Sehat, lebih berat ujiannya daripada sakit. Kemudian kita tengok, sebab apa? Ramai orang kaya yang lupa. Akhirnya membazir, hisapnya sangat berat. Dan hadis Nabi yang sahih, bila aku diperlihatkan tentang syurga Allah, aku lihat ramainya di kalangan fakir, al-fuqara, fakir miskin, jadi penghuni syurga. Pun begitu, kita tak nak jadi miskin. Betul tak? Walaupun kita dengar, ui ramai orang miskin dalam syurga. Ya, aku nak jadi miskin lah. Tak ada, tak berani nak doa. Tapi Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa anshurni ma'a miskinan. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang yang miskin, matikan aku sebagai orang yang miskin, dan bangkitkan aku bersama dengan orang miskin. Tapi dengan syarat miskin yang sabar, yang redha, berusaha, bukan miskin pemalas, dan miskin yang beriman. Sebab kita tengok di luar sana ada orang miskin, dia berusaha tapi tetap miskin. Lalu dia redha. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita tengok, kadang-kadang kita rasa manusia berlaku zalim pada kita. Sebenarnya Allah nak memperkenalkan dialah ya Hakim yang adil. Ya Hakim yang adil. Itu nama Allah kan? Yang maha menghukum dengan adil hanyalah Allah. Manusia tak kenal kita. Kadang kita kata, dia tak tahu isi hati aku. Allah je yang tahu isi hati kita. Kita sakit, doktor, sakit ya gini. Suami, isteri, sakit ya, rehatlah ni. Tapi Allah tahu exactly apa yang kita rasa. Bagaimana sakit tu, bagaimana sedih dan sebagainya. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab masa dah nak habis, betul lah, habis 11.40. Oh, berhenti rehat. Maksudnya setelah Ustazah sambung balik? Oh, kalau tak rehat, memang perlu rehat. Sebab apa? Oh, ada soalan. Memang ada soalan. Okey, sekarang pukul berapa? 9.35. Okey, sebelum masuk soalan, baiklah. Ini topik kita ni. Tapi tu dah mula dah tadi tu. Baiklah. Kita diciptakan Allah dua. Satu sebagai hamba. Tadi kita sebut firman Allah, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba. Apa maksud hamba? Apa maksud hamba? Hamba ni dia tak memiliki apa-apa, betul tak? Hamba, nama pun hamba, tak memiliki apa. Siapa yang memiliki? Allah yang Malik. Allah yang Malik, nama Allah yang Malik. Allah yang memiliki semuanya. Tapi memanglah kita tak bolehlah cakap macam ni kan. Tiba-tiba kamu nak ambil telefon Ustazah. Kenapa ambil telefon Ustazah? Ini kan Allah yang punya. Ustazah sendiri yang ajar. Tiba-tiba nak ambil kereta Ustazah. Allah yang Malik punya Ustazah. Allah yang Malik memberikan pemilikan sementara kepada siapa-siapa yang berusaha untuk memilikinya. Tetapi dengan syarat, kena memiliki mengikut kehendak pemilik asal. Pemilik yang sebenar, iaitu Allah. Dan apabila kita tak guna pemilikan yang Allah beri sementara mengikut hak Allah, Allah nak tarik balik, boleh tak? Boleh sahaja. Masya Allah. Siapa kat sini dah jatuh cinta? Wah, tengok dia angkat tangan. Masya Allah. Nama siapa? Audi. Wow. Awak daripada kecil lagi awak dah ada Audi. Uni. Awak dah jatuh cinta. Kamu dah jatuh cinta? Belum? Kamu nak jatuh tak jatuh-jatuh? Masya Allah. Kamu jatuh cinta tapi tak ada orang sambut. Betul? Sedih kan? Kamu jatuh cinta, disambut tak? Alhamdulillah. Seronok tak?
Ya Allah. Jatuh cinta dan disambut cintanya memang nikmat, tak boleh nak gambarkan nikmat yang tak terkata. Betul tak? Okey. Pasangan kamu ada kat sini? Belum ada. Dia dah lahir. Dia on the way. Dia boleh sampai. Amboi. Open macam tu je kan. Sangat bagus. Okey, baiklah. Ustazah nak tanya. Kamu jatuh cinta memang seronok lah kan? Tiba-tiba hari lahir kamu, birthday kamu, kita panggil apa, tunang. Ustazah istilahkan tunang ya. Tunang kamu sebab kamu dah berjanji untuk nikah kan? Kamu bercinta untuk nikah ke untuk kenal-kenal je? Untuk nikah, betul-betul ya. Lepas tu kamu jaga batasan. Lepas tu kamu kejut dia kiamulai macam tu. Orang kata bercinta til jannah lillahi ta'ala. Lepas tu ingatkan pasal zikir. Macam-macam lah kan. Salat duha. Masya Allah. Okey, baiklah. Tiba-tiba tunang kamu, Masya Allah, tunang kamu nak bagi kamu hadiah. Dan dia anak jutawan. Contoh. Ya, contoh. Dia kata, dia panggil kamu mungkin saudara, dia panggil. Ke panggil mama papa dah. Okey, Audi. Dia panggil kamu, dia panggil Audi lah. Audi, kamu nak hadiah apa? Any hadiah kamu boleh minta. Memang dia nak bagi, nak beli. Kata nak kereta ke, nak rumah ke. Okey, dia tanya kereta lah. Kamu, Audi nak kereta apa? Saya boleh beli je apa pun. Jadi Audi nak kereta apa? Tipulah nak Myvi. Ini duit juta-juta ni. Kamu ada kereta impian tak? Tak ada kereta impian. Impian kamu untuk nikah dengan dia saja. Tak payahlah nak guna ayat cia-cia-cia tu. Kan? Takkan kamu tak ada kereta kamu minat Audi ke? Okey, Ferrari ke? Tak juga. Okey, Range Rover ke? Memang tak minat. Okey. Senang parking. Okey. Silap tanya orang lah. Okey, kamu ada minat kereta apa? Cepat-cepat. Kamu kereta apa? Kamu pun dah jatuh cinta ni. Kereta apa kamu nak? Range Rover. Sama kita. Okey, kamu minat Range Rover. Memang cantik kan? Smart, kemas. Dia macam, okey. Betul. Lepas tu Range Rover warna apa kamu nak? Silver. Dah ada impian kan? Banyak-banyak kita atas jalan tu, Range Rover juga awak nampak kan? Ya. Kereta lain awak tak pasang. Kereta apa je nama yang lain? Okey, Range Rover. Okey, tunang, maaf ya, tak dapat diteruskan. Okey, tunang kamu bagi kamu hadiah Range Rover. Lepas tu, kamu akan rasa seronok, suka hari-hari kamu lap, kamu jaga dia betul-betul, servis on time, semualah. Kalau boleh kamu nak tidur tepi Range Rover, semayang tepi Range Rover, takut orang ambil kan? Sebab, suka sangat ni. Kamu lebih sayang Range Rover ke pemberi Range Rover? Range Rover. Kamu akan lebih sayang kepada Range Rover ataupun pemberi Range Rover? Pemberi Range Rover. Okey, satu hari pemberi Range Rover kata, boleh tak saya nak balik Range Rover ni? Awak nak balik? Berat hati. Maksudnya awak dah mula sayang lebih kepada Range Rover berbanding pemberi Range Rover. Bahkan ada satu ketika pemberi Range Rover kata, awak jom teman saya nak beli barang. Hari ni waktu servis Range Rover. So awak nak teman dia kan nak pergi servis Range Rover? Servis Range Rover. Subhanallah. Okey, sebenarnya apa yang saya nak sampaikan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kamu diberi hadiah, kamu lupa kepada pemberi hadiah. Allah beri kita rasa cinta, kamu rasa nikmat cinta. Lalu kamu leka dengan hadiah yang Allah beri, iaitu cinta. Kamu buat maksiat dengan cinta ni. Kamu cakap ngarut-ngarut tengah malam. Kamu jumpa pegang tangan. Kamu syok dengan cinta. Kamu langgar, kamu lupa pemberi cinta adalah Allah. Ustazah nak tanya, Allah boleh tarik balik tak cinta tu? Allah boleh tarik anytime. Ramai mana rumah tangga yang tak ikut kehendak Allah pemberi cinta, lepas kahwin 3 bulan 4 bulan, yang ada benci, meluat, menyampah. Sebab sebelum nikah, dia dah langgar semua perintah Allah. Dah buat maksiat dengan cinta Allah beri. Akhirnya dia mengotori hadiah Allah, dan Allah tarik balik supaya kita tak terus mengotori hadiah ni. Dan kita bila dah sayang apa yang Allah beri, kita sanggup buat apa saja. Dan kita mula lupa dengan pemberi hadiah Allah. Allah suruh syukur pada dia. Allah suruh puji dia, dah lupa dah. Ini hidup kita sepanjang hayat kita.
Kita makan, kita rasa, sedap lah best lah makan ni. Walaupun mahal kita makan gini-gini, ikut nafsu kita. Kita lupa kepada pemberi makan. Dan paling teruk perangai kita ialah, bila Allah nak test sikit je sejauh mana cinta kita kepada Allah, Allah test melalui ujian. Lalu kita lupa. Menangis, merungut, tak tidur malam, bawah bantal, meraung-raung. Kita lupa. Allah kata, ya Allah, hamba-Ku ni ujian tak pernah henti. Start celik mata sampai tutup mata. Tapi Allah nak test sikit. Rupanya hamba-Ku tak kenal siapa pemberi nikmat dan pemberi ujian adalah Tuhan yang sama.